Salam sejahtera semua, saya Viviana Franky. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit ilmu berkaitan kursus pengantar kesusasteraan Melayu. Tugasan 2 iaitu persembahan, pemikiran dalam puisi Melayu tradisional dan moden serta prosa Melayu tradisional. Terdapat 3 karya sastera yang dipilih, iaitu puisi Melayu tradisional, Seloka Santap Istiadat, karya Zaba 2008, puisi Melayu moden Sajak Pesan Ibu Beribu-ribu, karya Rahman Syari 2005, prosa Melayu tradisional Cerita Binatang Sang Singa dan Sang Tikus. Ini adalah teks Seloka Santap Istiadat. Terdapat 3 pemikiran dalam seloka ini. Pemikiran pertama, kritikan sosial dari aspek positif. Seloka ini menegur dan mendidik masyarakat supaya beradab, bersopan dan menjaga tata susila dalam kehidupan seharian. Seloka ini secara halus menegur sikap masyarakat yang gelojok atau tidak beradab ketika menjamu selera. Kritikan ini adalah kritikan yang membina kerana mengingatkan kita tentang kepentingan menjaga pelakuan dan maruah diri dalam kehidupan seharian. Dalam konteks sosial, kita perlu beradab dan bersikap sopan ketika makan agar dapat menunjukkan kepribadian mulia serta menghormati orang lain di sekeliling kita. Dari aspek negatif pula, seloka ini mengkritik adat istiadat yang berlebihan dan terlalu mementingkan protokol. Adat makan menjadi simbol kepura-puraan dan kemegahan diri khususnya golongan bangsawan. Kritikan halus terhadap golongan bangsawan yang terlalu mementingkan adat sehingga melupakan tujuan asal makan iaitu untuk mengisi perut. Wujudnya pembaziran dan formaliti yang keterlaluan sehingga menjadikan majlis itu hilang tujuan asalnya iaitu untuk mengeratkan silaturahim. Teks ini mengkritik masyarakat istana khususnya golongan bangsawan yang terlalu mementingkan rupa rualan iaitu etika meja berbanding keikhlasan dan nilai kemanusiaan. Hal ini menyebabkan hubungan antara golongan bangsawan tidak mesra dan ikhlas. Sebaliknya mereka terikat kepada formaliti dan protokol tertentu. Kehidupan golongan atasan pada masa ini terlalu terikat dengan protokol yang ketat sehingga menyebabkan mereka tidak dapat bergaul dengan orang di sekeliling mereka secara bebas. Pemikiran ini juga dapat dilihat dari aspek istimewa kerana seloka ini menekankan adab dan protokol tradisional tetapi juga mengkritik apabila adat dijadikan ukuran martabat semata-mata. Ini menggambarkan keistimewaan masyarakat Melayu yang kaya dengan tata susila. Teks ini menunjukkan adat tata susila masyarakat Melayu selalu diamalkan pada zaman dahulu. Namun, adat tersebut semakin kurang diamalkan pada masa ini kerana perbezaan gaya hidup masyarakat sekarang. Dalam era moden ini, kita harus memelihara adat dan tradisi bangsa agar jati diri dan warisan budaya Melayu tidak hilang ditelan arus kemodenan. Walaupun zaman telah berubah, nilai kesopanan dan budaya menghormati adat wajar dikekalkan. Ini adalah huraian bagi pemikiran kedua iaitu pemikiran akhlak dan moral dari aspek positif. Ini adalah huraian bagi pemikiran akhlak dan moral dari aspek negatif. Ini adalah huraian bagi pemikiran akhlak dan moral dari aspek istimewa. Ini adalah pemikiran yang ketiga, iaitu pemikiran kemasyarakatan dari aspek positif. Ini adalah huraian bagi pemikiran kemasyarakatan dari aspek negatif. Ini adalah huraian bagi pemikiran kemasyarakatan yang dilihat dari aspek istimewa. Ini adalah puisi Melayu moden iaitu teks Sajak Pesan Ibu Beribu-ribu karya Rahman Syari. Terdapat 3 pemikiran dalam sajak ini. Yang pertama, pemikiran akhlak dan moral dari aspek positif. Sajak ini menunjukkan nilai-nilai murni dan budi pekerti yang baik hasil didikan dan nasihat seorang ibu. Sajak ini menunjukkan nasihat ibu menekankan
Nilai akhlak yang positif yang mendorong anak-anak supaya rajin menuntut ilmu dan memperkukuh diri dengan pengetahuan. Orang yang berilmu bukan sahaja dihormati, malah mampu membezakan antara perkara baik dan buruk dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini, kita mesti rajin menuntut ilmu dan mendengar nasihat ibu agar menjadi insan yang berilmu, bermoral dan berguna kepada masyarakat. Pemikiran akhlak dan moral dari aspek negatif. Sajak ini menunjukkan kesan buruk apabila seseorang mengabaikan nasihat ibu dan tidak mengamalkan nilai moral yang baik. Contohnya, sajak ini menggambarkan kesan negatif sekiranya seseorang tidak berhati-hati memilih kawan dan mengabaikan ajaran ibu. Rakan yang jahat boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam jenayah dan kehancuran hidup. Dalam era moden ini, kita haruslah berhati-hati memilih rakan dan mengamalkan nilai moral agar tidak tersesat ke jalan yang salah dan menyesal di kemudian hari. Pemikiran ini juga dapat dilihat dari aspek istimewa, kerana sajak ini menunjukkan bahawa ibu merupakan sumber bimbingan moral dan suri teladan yang sangat berharga dalam kehidupan anak-anak. Contohnya, sajak ini menggambarkan keistimewaan peranan ibu yang tidak jemu memberi nasihat dan bimbingan moral kepada anak-anak. Kita perlu menghargai ibu dan mengamalkan segala nasihat ibu agar kita menjadi insan yang berakhlak mulia, berjaya dalam hidup dan tidak melupakan jasa ibu. Pemikiran yang kedua adalah pemikiran kasih sayang. Ia dapat dilihat dari aspek positif. Pemikiran kasih sayang juga dapat dilihat dari aspek negatif. Pemikiran kasih sayang juga dapat dinilai dan diteliti dari aspek istimewa. Pemikiran yang ketiga dalam sajak ini ialah pemikiran kebijaksanaan. Pemikiran kebijaksanaan dapat dilihat dari sudut positif. Bukan itu sahaja, pemikiran kebijaksanaan dapat dilihat dari aspek negatif juga melalui sajak ini. Sajak ini juga dapat memparmelkan pemikiran kebijaksanaan dari aspek istimewa. Prosa Melayu tradisional iaitu cerita binatang, sang singa dan sang tikus. Ini adalah teks prosa Melayu tradisional. Terdapat 3 pemikiran dalam cerita binatang ini. Pemikiran pertama ialah pemikiran kemasyarakatan. Pemikiran kemasyarakatan dikatakan positif kerana cerita ini menunjukkan sikap tolong-menolong dan balas budi antara makhluk. Sikap itu dapat dilihat dalam diri sang singa dan sang tikus apabila mereka saling menolong antara satu sama lain apabila menghadapi kesusahan. Sebagai contohnya, dalam kehidupan ini kita mesti mencontohi pemikiran kemasyarakatan ini dengan mengamalkan sikap saling membantu antara manusia seperti membantu rakan yang menghadapi kesusahan tanpa mengira pangkat atau status sosial. Pemikiran kemasyarakatan juga dapat dilihat dari aspek negatif. Kerana pada awal cerita ini, sang singa bertindak kasar dan hanya mementingkan diri sendiri apabila ingin membunuh sang tikus hanya kerana tidurnya terganggu. Hal ini menunjukkan pemikiran kemasyarakatan bersifat negatif. Apabila sang singa tidak berbelas kasihan dengan sang tikus pada permulaan cerita ini. Ini menggambarkan sikap mementingkan diri serta tidak mengamalkan nilai belas kasihan dalam masyarakat. Dalam era moden ini, kita harus mengawal emosi dan tidak bertindak terburu-buru, memarahi orang lain supaya tidak menzalimi sesama manusia. Pemikiran kemasyarakatan juga dikatakan istimewa kerana cerita ini menunjukkan bahawa persahabatan boleh terjalin antara dua makhluk yang berbeza, sifat serta kedudukan seperti sang singa yang gagah dan sang tikus yang kecil. Hal ini membuktikan bahawa perbezaan sifat tidak menjadi halang untuk membentuk hubungan persahabatan yang baik. Dalam kehidupan sebenar, kita janganlah memandang darjat atau kekuatan ketika ingin menjalinkan hubungan persahabatan agar dapat menunjukkan keikhlasan dalam persahabatan itu. Hal ini kerana persahabatan yang sejati bukanlah terletak pada rupa, tetapi pada keikhlasan hati. Pemikiran yang kedua adalah pemikiran kebijaksanaan. Ia dapat dilihat dari aspek positif.
Selain itu, pemikiran kebijaksanaan juga dapat dilihat dari aspek negatif. Pemikiran kebijaksanaan juga dapat diteliti dari sudut istimewa. Pemikiran yang ketiga dalam cerita ini adalah pemikiran kritikan sosial. Kritikan sosial dapat dilihat dari aspek positif. Selain aspek positif, pemikiran kritikan sosial juga dapat dinilai dari aspek negatif. Pemikiran kritikan sosial juga dapat dilihat dari aspek istimewa. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar video ini.